Assalamualaikum dan selamat datang ke episod kedua Kena Soal KS bersama dengan Keluar Sekejap. Saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, pada episod yang terakhir Keluar Sekejap, kita telah pun interview Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang dan juga Timbalan Presiden Parti Bersatu dan juga Ahli Parlimen Larut. Telah mendapat banyak komen dalam media sosial kita. Apa pandangan Syaril berkenaan dengan interview tersebut? Saya fikir satu episod dan wawancara yang sangat menarik bagi saya yang terbabit dan saya rasa menarik bagi mereka yang menonton. Saya ada imbas sikit lah komen-komen yang banyak dalam episod tersebut. Saya tengok mungkin kadang-kadang apa yang kita rasa KJ lepas kita interview seseorang tu dengan apa yang penonton rasa tu ada jurang sikit. Tak selalu, tapi ada kalanya. Dan saya rasa kedua-dua kita selepas wawancara itu merasakan bahawa it was a very interesting dan dapat mendedahkan sosok Datuk Seri Hamzah ni sebagai, macam saya sebut ujung episod tu, sebagai seasoned politician lah. Seorang yang dah pandai, sangat pandai dan licik bersilat dalam menjawab. Ada juga jawapan-jawapan yang kreatif dari segi bagaimana beliau menekankan hijrah berbanding katak ataupun katak bawah tempurung. Itu semua jenaka-jenaka yang mungkin kita dalam perbualan tu rasa macam okey, menarik. Tapi mengingatkan kita lah je bila tengok beberapa komen bahawa tak semua orang pandang dunia politik sebegitu. Dan mungkin kita sebagai bekas pemain politik yang masih ada lagi minda seperti itu, kadang-kadang kita akan tertarik dengan dunia dan retorika dan percakapan sebegitu, tapi dia tak begitu mungkin relevan bagi sesetengah pihak di luar. Dan itu menginsafkan saya sebagai seorang yang sekarang ni berkecimpung dalam media, that kita punya worldview and the way we see things may not always be the same as the audience lah. So we shouldn't assume, tak boleh andaikan apa yang kita rasa tu sama dengan apa yang orang lain rasa. But that's part of what we do. Ya, betul. Cuma dalam interview Datuk Seri Hamzah ni, satu benda yang saya notice daripada komen-komen, sama ada komen yang ditulis ataupun komen yang diberikan terus kepada saya, adalah pertamanya ramai yang tak kenal sosok Hamzah Zainuddin ni. Dari segi popular imagination lah. Dia tak ada satu identity, brand. Identity yang massa, yang mass identity. Kalau tanya orang biasa, dia tak kenal pun siapa Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Dia pernah jadi menteri, tapi dia bukanlah menteri yang sangat visible pada waktu itu. Yang kedua, bagi mereka yang kenal dia, public yang kenal dia, mereka kenal dia dalam konteks yang tertentu. Macam kita sebut dalam interview operator behind the scenes, berhijrah ke Bersatu ataupun lompat ke Bersatu. Jadi dia dibelenggu dengan persepsi tersebut. Dan both Syaril dan saya rasa bahawa dia telah memberi satu image yang mungkin lebih baik daripada persepsi tersebut, tetapi mungkin tak sampai lagi sebab kedua-dua faktor itu masih lagi menjadi keutamaan dari segi persepsi orang terhadap dia. So if I would to have any ada chance untuk berbual dengan dia, berborak dengan dia, advice from a younger person would be to get out there more lah, untuk tunjuk yang dia boleh menyumbang idea-idea dan juga ada juga nilai tambah selain daripada gerakan di belakang tabir dan juga identity yang agak low profile ni lah. Sebab kalau kita tengok komen, banyak rujuk kepada that part of his history. Dan mungkin beliau sedikit terlepas peluang bila KJ dan saya bercakap dan tanya dia soal image sebagai operator tu. Instead of menambah image tu dengan dasar, dengan idea, beliau lebih mahu mempertahankan image operator, which is fair. Dia nak cuba terangkan, macam dia sebut kat saya lah bahawa okay, operator ni penting lah, and that's a fair point. Tapi I wish dia mengambil kesempatan juga untuk mendedahkan apakah posisi beliau dalam
hal-hal tertentu yang mungkin boleh mengubah sedikit image seperti mana yang KJ sebut, tapi nampak beliau lebih selesa untuk cuba menjernihkan image tersebut berbanding nak mengubah image tersebut. Dan saya rasa di situlah mungkin ada yang kurang selesa dengan perkara tu. Dan tapi saya nak kata ni semua Datuk Seri Hamzah sendiri pun saya rasa tak adil kerja, kerana macam saya sebut dalam episod tu lah, kelemahan ni kelemahan Perikatan Nasional. Dan pada pandangan saya lah, yang sokong PN mungkin sedikit marah dengan saya, tapi ini adalah simptom kepada tiadanya satu agenda yang jelas lagi. Jawapan Datuk Seri Hamzah sebagai politician, dia pandailah, dia kata not yet, tunggu dulu dan sebagainya. Tapi kalau tengok pada sedikit komen yang saya imbas tu, orang nak sekarang lah. Orang nak tahu apa you punya stand dalam hal tertentu. Jadi saya tak rasa terlambat lagi untuk PN dalam masa yang ada penggal ini untuk mengubah perkara itu. Sebab saya ikhlas mengatakan benda ni penting untuk demokrasi kita. Saya rasa ramai penonton KS yang sebenarnya tak adalah sayang dan suka sangat kepada kerajaan Madani, tapi mereka menunggu apakah alternatif yang boleh mereka get behind. Dan sekarang ni macam tak ada. Jadi bila di situ, patutnya lah sedikit amaran ataupun peringatan bagi PN. Bukan amaran, peringatan. When you do this, the default choice akan kekal kepada status quo, iaitu Madani. Untuk sebahagian lah, saya tak kata semua kan. Jadi di situ untuk pertimbangan Perikatan Nasional, saya dimaklumkan ada yang tidak berapa happy dengan cara soalan-soalan kita, terutamanya saya. Jadi saya kadang-kadang gelak sikit je, sebab ada hari kita akan diserang oleh Saitro Pakatan Harapan, ada hari kita diserang oleh Saitro Perikatan Nasional, dan itulah kehidupan kita sebagai keluar sekejap sekarang ni. Ya, saya rasa kita tak peduli sangatlah tentang komen-komen tersebut, dan saya nampak setuju secara keseluruhan dengan apa yang disampaikan oleh Syaril. Cuma ada sedikitlah usaha daripada pihak PN, terutama Datuk Hamzah. Kalau dulu, contohnya mungkin tahun lepas, kurang perbahasan di Parlimen, kurang kehadiran sewaktu sesi soal jawab Perdana Menteri. Sekarang ni adalah sikit effort, ada sikit usaha untuk berdepan. So mungkin mereka dah dengar, dan mungkin mereka dah rasa bahawa selain daripada permainan 3R, selain daripada gerakan di belakang tabir, perlu ada usaha untuk menunjukkan bahawa mereka boleh main di Parlimen, main atas pertandingan dasar, pertandingan idea dan sebagainya. Dan in any case, this is for the benefit of the country. Bila kita ada pembangkang yang kuat, bila kita ada pembangkang yang berwibawa, ia hanya akan menguntungkan rakyat, sebab rakyat ada pilihan yang lebih baik. Bukan hanya pilihan yang berdasarkan kepada sentimen dan emosi, tetapi pilihan yang berdasarkan kepada idea dan juga cadangan penyelesaian rakyat yang lebih tuntas. Jadi bukan saya kata kita sokong PN ataupun bagi pentas kepada PN, tapi kita nak melihat satu contestation, pertandingan yang lebih sengit, lebih sihat, yang hanya boleh menghasilkan demokrasi dan juga kerajaan yang lebih baik kepada rakyat. So, itulah yang tujuan kita jemput ketua pembangkang juga. Sama macam kita nak jemput sesiapa sekalipun untuk memberi pentas pada mereka, menunjukkan kepada penonton, dan tugas kita adalah untuk mengeluarkan seberapa banyak realiti dan juga posisi mereka yang mungkin terselindung sebelum ini. Very well. Kita dah ke episod kena soal, seperti mana kena cerita kenapa kita pakai baju raya ni semua. It's obvious kot kenapa kita pakai baju Melayu ni. Episod ini adalah episod yang terakhir sebelum kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. InsyaAllah pada hari Isnin 31 hari bulan. Saya tidak mahu mendahului penyimpan mohor besar raja-raja Melayu, tapi saya rasa sebahagian besar daripada rakyat Malaysia sudah buat jangkaan bahawa Hari Raya Aidilfitri akan jatuh pada hari Isnin 31 hari bulan nanti. Dan sebab itulah kita segak memakai baju raya eksklusif yang disediakan oleh penaja kami. Syaril, kita masuk episod kedua kena soal. Episod yang pertama dapat sambutan yang agak baik. Ramai yang kata ini adalah satu kelainan, break the monotony of the sofa, dan kita ada peluang untuk meraihkan soalan-soalan yang ditanya oleh penonton dan juga pendengar setia Keluar Sekejap.
Ada kalanya soalan itu adalah soalan yang topical, soalan yang berkaitan dengan isu semasa. Macam nanti kita akan bincang 1-2 soalan yang ada kaitan dengan isu semasa. Tetapi ini juga adalah peluang untuk kita membincangkan dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isu yang mungkin tidak urgent, mungkin tidak ada keperluan untuk menjawab hari ini, tetapi ada kaitan dengan masa depan negara ataupun isu-isu yang lebih berjangka panjang, dan ada beberapa isu nanti yang kita akan juga sentuh. Sebelum kita pergi kepada isu-isu yang berat, mungkin Syaril ada memilih 1-2 soalan yang berbentuk ringan yang boleh kita ataupun Syaril nak jawab dulu. Boleh, kita ambil yang ringan sekali yang membawa kegembiraan pada saya. 2-3 soalan. Satu, Amir Adri 18. Apa perasaan Syaril akhirnya Newcastle dapat piala? Lover Boy Riff. 55 tahun 70 tahun. 70 tahun. So dia menang 1969 the Fairs Cup, which is satu piala yang tak wujud lagi. Yang tak silap saya Eropah punya piala, tapi it wasn't even at that time, wasn't a big cup. Tapi yang besar tu adalah 1955 FA Cup, memenangi FA Cup mengalahkan Man City. Jadi Malaysia pun tak wujud lagi. 1955. Malaysia pun tak merdeka lagi. UK masih lagi menjajah Malaysia. Waktu itulah Newcastle menang kali terakhir, the cup that we think about lah, the fans think about. Jadi 70 tahun. 2 tahun lepas saya pergi dengan KJ ke Wembley dan kalah pada tim KJ 2-0. Tapi kali ini pergi tu hati tu terdetik lah, walaupun bulan puasa. Saya kata tak apalah, walaupun patutnya fokus all the time on ibadah, tapi saya pergi juga, tak tinggal puasa. Betting tak? Tak tinggal puasa, of course tak betting, tak tinggal puasa. Puasa dalam pesawat. Saya pergi tidur sampai hari Ahad pagi, game Ahad malam, Isnin dah balik. I did the same for the FA Cup last year. Did you? Okay. Just to watch the game lah kan? So I took my youngest son. Yeah. Same. Yeah. Tengok That's game, it. esok balik. Esok balik. Dan dapatlah menonton, dan pada, saya tak tahu KJ sempat tengok game ke tidak, but they controlled the game. Memang deserve winners lah, melawan dengan Liverpool pada match tersebut. I think istimewa dia sebab mengalahkan Liverpool lah. Mengalahkan Liverpool tu istimewa. Tahu kita punya, ada seorang sahabat kita ni penyokong tegar Liverpool. Tapi to be honest, KJ, kalahkan sesiapa pun bagi fan Newcastle ni benda yang besar lah. Sebab, dan sekeliling saya KJ, semua menangis. Menangis gila-gila. Saya tak nangis lah. Tak adalah over sangat kan. Tapi yang sekeliling saya ni betul-betul datang dari Newcastle, right? Geordies. These are people KJ yang tak pernah menyaksikan tim mereka menang apa-apa. Dan mungkin kali terakhir menang tak lahir lagi. Mungkin saya dengar dalam podcast-podcast itu ramai yang teringat tentang ayah dia yang dah tak ada. Sebab itu last time. So they've never won. Macam mana Syaril boleh sokong Newcastle? Sebab Newcastle ni bukanlah pilihan popular di kalangan penonton bola sepak Inggeris antarabangsa. Selalunya mereka akan pilih pasukan seperti Glory Hunters lah, seperti Man United. Saya sokong Manchester United sewaktu mereka belum lagi menjadi juara. Jadi saya bukan Glory Hunter. Tapi contoh yang lain seperti Liverpool, Man City, Chelsea yang paling yang tiba-tiba ramai sokong Chelsea. Why do you support Chelsea? Who are you? You know, I mean, saya bukan berasal dari Kelantan. Soalan yang kerja ajukan ni sama seperti Sid Bakri Vicious. Kenapa minat Newcastle? So Sid Vicious tanya kat saya, KJ pun tanya kat saya. So, jawapan saya lah, saya sebenarnya lahir tahun 1985, dan pada ketika itu Newcastle adalah pencabar utama pada Manchester United dan Arsenal, kalau KJ ingat. Zaman Alan Shearer, zaman Faustino Asprilla, David Ginola, Les Ferdinand for a while. Ada satu season tu 96 salah saya, Newcastle mendahului Manchester United 12 mata over Christmas. Biasanya mendahului 12 mata pada hujung tahun ni memang menang lah, sebab nak fumble 12 points tu, but we fumbled that 12 points. Termasuk kekalahan 4-3 kepada Liverpool. So that was the time, kalau KJ ingat, Kevin Keegan was manager, and we lost with Stan Collymore punya goal last minute. So saya ingat ada memori tu waktu saya masih lagi sekolah rendah. Anyway, I liked David Ginola. I thought he was a very elegant player. He was extremely good player.
So tu zaman kegemilangan, yang mana kegemilangan tu tak ada piala pun, tapi it was very exciting football. Kejap je, saya rasa dalam tempoh 3-4 tahun. After that, Ruud Gullit jadi manager, semua dah tak jadilah. Tapi saya maintain. Ada satu ketika tu bila Bobby Robson menjadi manager, Craig Bellamy and Alan Shearer, it's not bad, 3rd, 4th place. Tapi tak pernah lagi zaman seperti mana 90-an tersebut. Jadi saya kekal sebab itulah sifat saya. Saya bukan glory hunter dan saya akan setia dengan ni, kecuali How old are you now? 30? 30? How old am I? I'm 40. Sorry, 40? Yes. Sorry, you're 40, 40. I think I look 30, thank you. So, the next time Newcastle win, you'll be 95. I hope you live long. I hope I live long. And I hope, but more importantly, I hope tak adalah sampai kena tunggu 25 tahun lagi. Alright, ada lagi? No, let's go to a serious one and maybe let me look at some other lighter ones later. Okay. Kita mungkin nak mula dengan soalan yang saya rasa ramai yang telah pun ajukan soalan yang berkaitan dengan isu ini dan juga menjadi isu semasa kita tak sempat bincang sewaktu episod bersama dengan Datuk Seri Hamzah sebab banyak masa telah pun ditelan dengan interview. Tapi ini adalah berkaitan dengan isu kuil. Terutamanya isu kuil Dewi Sri Patra Kaliaman. Dan kuil ini telah pun mencetuskan kontroversi. Nanti saya akan memberi latar belakang dia. Tetapi saya nak raikan penonton dan juga pendengar keluar sekejap yang telah pun menulis soalan, tanya soalan. Ashraf Spark 1, Muhammad Syafaril Muhammad, Anish Kumar, Vignesh Kumar, MHMDZAYM, Sulaiman Arshad. Antara soalannya adalah penyelesaian isu kuil yang dibina secara haram supaya tidak berlaku lagi. What's your take on the current temple issue? Commentary on the timeline of significant events leading up to the temple Jackal DBKL. Ini semua yang terlibatlah dalam kes kuil ini. Jika KJ dan SH adalah PMX, what will both of you do differently dalam menggapai polemik kuil ini? Sebagai sedikit latar belakang, kuil Dewi Sri Patra Kaliaman di Jalan Masjid India ini adalah satu kuil Hindu tertua di kawasan tersebut dan terletak di atas sebidang tanah kerajaan yang telah pun dijual kepada sebuah syarikat tekstil Jackal Trading Sdn Bhd pada sekitar tahun 2012-2014. Dan dikatakan tanpa pengetahuan penuh jawatan kuasa kuil, dan ada yang kata why should you inform anyway, sebab mereka berada di atas tanah itu secara tidak sah. Ada sedikit history dia. Pada tahun 2008 DBKL telah pun mengarahkan kuil tersebut dipindahkan beberapa meter dari lokasi asal ke Jalan Bunus 6 untuk projek pelebaran jalan. Dan pada tahun 2012, jawatan kuasa kuil dikatakan memohon agar status tanah ditukar kepada reserve rumah ibadat bukan Islam, namun permohonan tersebut gagal. Pada tahun yang sama, DBKL telah pun memulakan proses penjualan dan telah akhirnya menjual tanah itu kepada Jackal Trading Sdn Bhd dengan memaklumkan kepada syarikat bahawa kuil adalah struktur yang sementara dan bukan kekal. Kita berhenti di situ dahulu. Syaril, it's quite clear bahawa setakat latar belakang tersebut, ini adalah kes undang-undang, ini adalah kes pemilikan hartanah, dan ini adalah kes di mana DBKL telah pun jual tanah yang dipunyai oleh DBKL. Tuan punya tanah adalah DBKL kepada sebuah syarikat pemaju, dan kuil itu, walaupun ada yang kata kuil itu diasaskan 130 tahun dahulu, tetapi the legal status of that kuil at that moment was tidak sah lah dari segi pemilikan tanah yang diduduki atas kuil tersebut. Kalau boleh tambah kepada konteks yang KJ ni supaya kita ada gambaran yang lengkap walaupun banyak fakta yang mungkin contested. KJ sebut ujung tadi 130 tahun. Saya baca sini 1893. Yang lebih lama daripada Newcastle punya last victory. 1893. You said it, not me. 1893 ialah katanya bila mana kuil itu didirikan. Pemilikan DBKL pula, nak lengkapkan cerita, katanya
hanya datang pada tahun 2010. Jadi antara 1893 dengan 2010, status itu barangkali tidak lengkap ataupun tidak jelas. 2012 seperti mana KJ katakan, itulah bila mananya Kuil minta untuk digazetkan supaya status tu rumah ibadah bukan Islam, barangkali supaya dia boleh kekal kat situ. Rejected. Penjualan oleh DBKL adalah pada tahun 2014 dan pengurusan Kuil dikatakan hanya dimaklumkan 2016 bahawa dah jual pada Jekyll. Tapi ingat kalau betul cerita ni, DBKL ni jadi pemilik yang sah yang legal ni pun 2010, bukannya dah lama. So mungkin dari sudut pandang yang komprehensif itu benar, dari segi kesahihan tapak Kuil itu, dari segi legal statusnya tiada. Tetapi the full picture menggambarkan bahawa dia tidaklah nak katakan bahawa itu adalah Kuil lah yang maknanya orang dah lama ada pemilik dan dia dirikan. Sebab 1893 siapakah pemilik dia? Siapa yang patut dia daftar pada tahun tersebut? Dan mungkin yang boleh ditanyakan kenapa antara bila Malaysia dah merdeka, kenapa dia tak daftar kan, itu saya tak ada jawapan dia, dan mungkin itu pengurusan Kuil ada jawapan yang lebih tuntas kenapa dia didn't try and legalize this quickly, kenapa hanya 2012 baru mereka tanya. Tapi boleh nampaklah kenapa kenapa bagi masyarakat Hindu yang di situ dan juga pihak yang merasakan Kuil tak patut dipindahkan, dia kata you cannot say because we've been around for 100 plus years and you only became the legal owner of the land in 2010. Kalau ikut this narrative lah. But of course, as you said, the counter to that is you've been around for 100 plus years, kenapa tak pernah mohon? Kan? So both sides, saya rasa ada point di situ lah. Benar. Yeah. So itu legal kan je. Tapi ialah dalam apa saja perkara yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sensitivity, kita nak tengok lebih daripada apa yang letter of the law, because there is a question soalan bagaimana mengurus perkara ini dengan empathetic dan dengan adil. Mungkin saya nak habiskan dia punya kronologi, lepas tu kita boleh sekali lagi huraikan apa yang menjadi masalah di sini, dan sekiranya kalau kita berada di tempat kerajaan, mungkin kita akan buat benda yang berbeza ataupun tidak. Jadi menjelang hujung tahun 2024, DBKL telah mengeluarkan notis 14 hari kepada pihak Kuil untuk berpindah atau berdepan tindakan penguatkuasaan. Ini adalah sebab Jekyll telah merancang pembangunan tapak tersebut, termasuk pembangunan sebuah masjid. Jadi pada hujung tahun 2024, Jekyll dah kata dia sedia untuk pecah tanah, maka minta supaya DBKL keluarkan notis supaya Kuil itu dipindahkan ataupun keluar daripada tapak tersebut. Dan isu ini semua tercetus kontroversi besar sebab orang tak tahulah tentang benda ni, hanya mereka yang tahu. If you know punya situation lah. Tapi dia jadi public knowledge pada awal bulan ini apabila diumumkan bahawa perasmian pecah tanah masjid akan diadakan di tapak Kuil dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Episod ini keluar pada hari yang sama di mana tapak ataupun pecah tanah akan berlaku di tapak tersebut. Dan sebab benda ni topikal KJ, kita tengah rekod ni pada hari Rabu. Ya, betul. Rabu 26 hari. So dan Jekyll pun dia agak pandai lah, dia bagi nama kepada masjid ni Masjid Madani. So lagilah menyumbang kepada kontroversi, bila berlaku pengumuman ataupun pengetahuan umum bahawa benda tu akan berlaku, maka bermulalah polemik ini, termasuk campur tangan daripada peguam dan juga NGO seperti Datuk Ambiga dan sebagainya yang menuntut supaya masjid dan Kuil itu dibina di sebelah Kuil dan ada keharmonian, dan dia kata pelan tapak menunjukkan ruang masih mencukupi untuk pembinaan masjid tanpa menyentuh struktur Kuil yang sedia ada. Jekyll pula telah pun tampil, dan saya juga nak puji Jekyll sebab walaupun mereka ini adalah developer, kita anggap bahawa developer ini akan hanya pegang kepada the rule of the law lah, dan dia tak kisah tentang soal apa yang Syaril sebutkan tadi, empathy, rundingan dan sebagainya. Hanya minta supaya DBKL aku dah beli tanah ni,
usir keluar dan robohkan siapa yang duduk atas tanah itu secara tidak sah. Tetapi apa yang kita fahamkan ialah Jekyll menafikan bahawa mereka akan merobohkan kuil, sebaliknya menegaskan bahawa mereka nak pindahkan, dan juga Jekyll bersetuju untuk menanggung sepenuhnya kos pemindahan kuil sebagai bentuk tanggungjawab sosial kepada komuniti, dan mereka juga kata ada hubungan yang baik bersama dengan pihak kuil, dan rundingan dan perbincangan sedang dan telah pun diadakan dengan pihak tersebut. Dan akhirnya kita lihat bahawa ada penyelesaian. PMX telah menyatakan bahawa the best way of course is to discuss, rundingan tanpa provokasi, mengingatkan supaya tiada pihak menjadi hero ataupun juara dengan mengambil kesempatan politik mengapi-apikan sentimen perkauman. Dan PMX juga kata saya akan teruskan letak batu asas kepada 27 Mac ini. Dia kata itu. So that became the objective lah. I'm going to go, tetapi in the meantime you all sort out lah isu tersebut. Jadi akhirnya isu ini telah pun diselesaikan apabila saya difahamkan semalam, kalau tak silap saya, ada satu pengumuman daripada Menteri Wilayah Persekutuan dan juga di BKL bahawa kuil tersebut akan diberi tapak yang baru. Ya, akan diberikan tapak yang baru, dan ada persetujuan bahawa mereka telah pun terima dan mereka akan bina di atas tapak baru. Presumably Jekyll akan menanggung kos pembinaan tersebut atau pemindahan tersebut, dan nampak setakat hari ini semuanya telah pun selesai dengan baik, dan ini berbeza dengan isu kuil Seafield di Subang Jaya pada tahun 2018. Kes yang sama, Sri Maha Mariaman di USJ 25 di Seafield, yang mana kuil yang dibina pada tahun 1990-an terletak di atas tanah yang bertukar hak milik kepada pemaju swasta, dan pada waktu itu ada malangnya ada satu insiden ketegangan dan keganasan yang telah pun berlaku pada 26-27 November 2018, yang mana telah pun melihat berlakunya pertempuran fizikal, dan sudah pasti kita masih lagi ingat seorang anggota bomba Muhammad Adib Kasim, Allahyarham, telah terkorban akibat kecederaan rusuhan tersebut. So crisis averted, sense prevail. Tetapi Syaril, saya nak komen sikit lah. Kalau kita tengok dari segi percakapan di alam maya, di media sosial dan sebagainya, tidak menggambarkan the cool heads yang dapat menyelesaikan masalah ini. Saya rasa pujian harus diberi kepada kerajaan kali ini, sebab mereka telah menangani isu ini dengan rasional, dengan baik. Ketegangan tidak pun berlaku seperti mana insiden di kuil Seafield. Tetapi kalau kita tengok media sosial ni memang agak teruk lah. Dia punya tuduh menuduh, dan juga pandangan yang sampai hari ni saya nampak menunjukkan the worst of Malaysians lah. Saya punya pandangan je ialah, untuk lengkapkan lagi konteks sebelum saya bagi pandangan sedikit, dia jadi panas barangkali disebabkan kita nak, ataupun rancangannya adalah untuk membina masjid di tapak itu. Jadi kalau saya pun tengah pause kat sana, saya fikir kalaulah isu pemindahan kuil ini dijadikan disebabkan nak buat bangunan komersial, adakah reaksinya sama? Mungkin sama. Maybe it's the pemindahan itself lah kan. Cuma dia jadi barangkali soal untuk umat Muslim. Kenapa mereka lebih passionate tentang hal ini? Of course. Disebabkan masjid yang nak dibina. Jadi kalau nak mempertahankan hak kuil tersebut, tak nak pindah dan sebagainya, there is something that is lost lah, ataupun something yang tak boleh buat lah, iaitu masjid. Berbanding kalau you just nak build a new building, yang kata okay, ni Jekyll saya punya tanah, Jekyll cakap saya ni punya tanah, saya nak bina sesuatu, you terpaksa pindah, mungkin perdebatan dan polemik itu tidak begitu tinggi dari pihak orang Melayu dan Islam lah. So di situ kita kena faham bezanya antara kes ini dan mungkin kes-kes yang lain. Saya rasa benar ada kebijaksanaan dalam penyelesaian dia setakat yang kita nampak ini. Tetapi the keyword di sini kebijaksanaan lagi. Kebijaksanaan mengurus perkara ini supaya
semua pihak merasakan mereka tidak terpinggir dan mereka mendapat apa yang menjadi hak mereka. Dan saya khawatir bahawa walaupun atas kertas nampak setakat hari ini ada penyelesaian, tetapi akan ada rasa resentment yang masih timbul, terutamanya di kalangan masyarakat Hindu dan mereka yang duduk ataupun pergi ke kuil di sini. For the Malay Muslims yang mendapat Masjid Madani ini, kemudian PM pula datang pecah tanah ataupun letak batu asas, mereka akan rasa okay, we got our mosque. Tapi saya tengok beberapa komen termasuk oleh Presiden Parti Bersatu untuk Hak Rakyat Malaysia, Urimai P. Ramasamy, bekas DAP, yang mana dia mengatakan, mendakwa bahawa jawatan kuasa kuil Dewa Sri Patra Kaliaman ini ditekan untuk berpindah selepas rundingan. So there is still narrative yang mengatakan we're not that happy. So akan ada sekelompok yang tak puas hati dengan perkara ini. So the question is, adakah selepas habis letak batu asas ni, bolehkah PMX dan juga pihak kerajaan meneruskan, pastikan rundingan itu berterusan dan cerita tu tak habis di situ dengan katakan okay, we've already done this, dan dia hilang dari radar. Because then the resentment might still exist among the community. Apa lagi yang boleh dibuat? Sebab you have to make sure pemindahan itu telus, sebab ada persoalan kat sini tapaknya belum clear lagi. Adakah saiznya sama dan sebagainya, all of that. But if that is achieved, I think if that is achieved, I mean that is the kebijaksanaan that we want. Kebijaksanaan tak boleh berhenti setakat dah dapat headline bahawa jawatan kuasa kuil dah setuju. You have to follow through. Assume apa yang telah pun dijanji akan dilaksanakan lah dalam kes ini. Dan saya harap ada dalam medan media pun diceritakanlah benda yang baik itu berlaku. Supaya tak ada siapa pihak yang boleh ambil kesempatan, tapi beyond ambil kesempatan, tak ada resentment yang benar-benar kekal. Daripada kalangan yang saya yakin dalam jawatan kuasa ini tak semua yang setuju. So you need to manage that, and I think that's part of leadership. Saya rasa soal pengurusan sentimen dan juga pengurusan harapan bukan hanya di kalangan penganut Hindu yang mungkin menjadi pengguna ataupun melawati kuil ini, tetapi juga sentimen di kalangan orang Melayu ni sangat penting. Dan ada beberapa lagi isu susulan, bukan hanya penyelesaian yang telah pun kita ceritakan tadi, tetapi pertamanya ini kita cakap soal sentimen orang Melayu dulu ya. Tadi Syaril sebut tentang sentimen orang India ataupun penganut agama Hindu, dan mereka masih rasa tak puas hati, mereka rasa bahawa mereka tak akan dapat apa yang dijanjikan dari segi saiz, dari segi tapak, dan masih lagi ada keraguan sama ada mereka akan dapat apa yang dijanjikan. Dan mungkin di kalangan orang Hindu juga, mereka akan melihat ini sebagai satu kes di mana akan jadi contoh kepada kuil-kuil lain yang akan juga dipindah ataupun akan diroboh dan sebagainya. That's also at the back of the minds of, not at the back of the minds, front of the minds of the Indian Hindu community. But on the other hand, di kalangan masyarakat Muslim pula, mereka pertamanya berpandangan bahawa ini satu kes ini adalah kes undang-undang, kes hak milik, property rights, dan ini memang sesuatu yang wajar dibuat, iaitu pemindahan dan juga pecah tanah Masjid Madani sebab the rightful owner is Jackal. Sebelum kita masuk dalam class war lah, ada the whole separate discussion about class warfare, that property rights shouldn't be respected when it comes to capitalist class and all that. I'm not going to entertain that lah. Tetapi ada juga kebimbangan di kalangan orang Melayu Muslim bahawa ada banyak kuil yang telah pun dibina dan didirikan tanpa kebenaran. We will get to the long term issue there later, tetapi ada banyak kes yang melibatkan kuil-kuil, tempat ibadat bukan Muslim yang dibina atas tanah yang dimiliki oleh orang lain. It happened to me. Saya punya keluarga dulu ada sebidang tanah tak jauh daripada sini, dan bila nak bangunkan dan kita nak jual tanah tersebut, ada masalah sebab kuil dibina atas tanah tersebut. Awalan, clearly. Dan ia bermula dengan satu struktur yang kecil dan akhirnya telah pun menjadi struktur yang besar dan dibawa SAMI yang full time kat situ. Dan kita perlu mendapat bantuan daripada DBKL, daripada MIC untuk selesaikan masalah tersebut. Not easy.
So that comes to the point where isu dia adalah dari segi pembinaan dan juga reserve rumah ibadat bukan Islam. Kita nak tanya dan wajar untuk kita ketengahkan soalan ini. Adakah reserve rumah ibadat bukan Islam yang disediakan di setiap PBT? Setiap PBT, untuk makluman pendengar dan juga penonton KS, setiap PBT dan juga kebanyakan projek-projek perumahan besar akan ada garis panduan dan keperluan untuk ada reserve rumah ibadat bukan Islam. Termasuk masjid lah. Masjid untuk orang Islam dan reserve ibadat untuk bukan Islam. Adakah ia tak cukup? Kalau ia cukup, kenapa ada pembinaan rumah ibadat, terutamanya kuil, yang dibuat tanpa izin dan atas tapak pemilikan orang lain? So one big long term question untuk policy makers untuk melihat semula kepada town planning, kepada perancangan bandar dan sebagainya adalah untuk buat pemetaan dari segi populasi berbanding dengan reserve tanah untuk tempat ibadat, rumah ibadat bukan Islam. Dan kita boleh tahulah reasonable ke tak, ataupun kita boleh tahu tempat tu memang tak reasonable sebab banyak sangat kuil-kuil kecil telah pun didirikan sedangkan dah ada reserve dan dah ada kuil pun. So saya rasa kalau kita nak approach isu ni secara rasional dan juga secara berjangka panjang, kita kena lihat balik kepada pemetaan dari segi reserve yang telah pun disediakan untuk rumah ibadat bukan Islam, dan kita nak kena lihat kepada keperluan mereka yang nak semayang di rumah ibadat tersebut lah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang berpandangan bahawa walaupun penyelesaian ini baik dari segi optiknya, dan saya ada baca beberapa komen semalam dan hari ini, bahawa kuil tersebut, dalam kes ini kuil Dewi Sri Patra Kaliaman, telah pun set a precedent yang the other way around. Ya, bukan tadi saya sebut presiden kepada kuil-kuil lain yang takut bahawa mereka akan diusir keluar disebabkan kes ini, tetapi bagi sebahagian daripada komen yang saya baca daripada kalangan orang Melayu, mereka kata ini juga presiden di mana kalau ada kuil yang tak sah boleh dapat ganti rugi yang sama, seolah-olah dinormalizekan ataupun dilegalizekan. So one day kalau you ada kuil yang dibina atas tapak yang dimiliki oleh orang lain dan you raise enough of a ruckus, or you make your point public, then PBT, di BKL ataupun siapa-siapalah, sebab isu ni political, say okay, never mind, kita akan bagi tanah gantian. Dan in this case, di BKL punya case ni dengan kuil Dewi Sri Patra Kaliaman ni, kita tak tahu sama ada the new land will be gazetted as kuil. So ada akan kata daripada tak ada dia dapat. Dia dapat. So ya, of course kita mendekati isu ni dengan penuh empathy, tetapi pandangan itu wajar kita terangkan juga bahawa ada yang kata, oh dulu kuil yang tidak sah, yang tidak hak milik, tetapi bila benda ni berlaku dapat tanah free. So those are the considerations lah. Dan I guess your point is kita hanya akan tahu adakah yang mana yang fair bergantung kepada berapa jumlah tanah yang gazet dan sesuai tak dengan saiz populasi. Itu long term lah. Tetapi juga kerajaan kena jawab prinsip ganti rugi ni. Sebab dia tak boleh one off. Sebab akan ada orang yang akan guna ini sebagai contoh, sebagai presiden bahawa oh dulu di BKL punya isu dengan Masjid Madani, you gave a one for one dengan tapak yang tak jauh daripada tapak asal. Saya ada yang kata tapak ini nilai dia sampai 10 juta ringgit Malaysia dan sebagainya. So you can imagine that all the kuil yang sekarang ini duduk atas tanah yang tidak sah ataupun tidak dimiliki oleh kuil itu sendiri, if they are ever asked to leave, they'll use this as a precedent. Give me a land yang dekat dengan sini, same value. So itu juga saya nampak, ya, kita faham penyelesaian ni adalah penyelesaian yang nampak cantik, tetapi ada implikasi long term kepada apa yang telah pun dibuat. This is a precedent. Dia akan kata, yeah, well, you know, di BKL punya presiden pada tahun 2025, give me land nearby, sama size. Well, I guess the Prime Minister at that time, kalau dia buat masjid baru, masjid lain, dia kena handle lah that time. Yeah, so balik kepada isu apa yang kita akan buat. I mean, kalau tanya pada saya lah, mungkin itulah taklimat yang saya nak
dengar dari segi pemetaan, dari segi tanah reserve yang ada. Dan I think dalam kes ini Syaril, inilah keperluan untuk kita engage dengan wakil daripada masyarakat India dalam kerajaan, sama ada dalam PKR ataupun dalam Barisan Nasional, dalam MIC dan sebagainya. Of course, the tendency is to bat for your community lah. Tetapi inilah masa di mana we have to think and decide as Malaysians. Mungkin behind closed doors, PM panggil semua MIC, panggil Indian leaders daripada DAP, daripada PKR dan sebagainya, and say, let's be reasonable, let's map this out. Jom kita tengok keperluan, dan kalau tak ada reserve yang cukup, kita sediakan. Ataupun kalau ada tuntutan yang keterlaluan atas tanah yang tidak dimiliki oleh kuil tersebut, then we must do something. Tapi just to close this off KJ, anticipating ataupun dia dah agak mungkin apa yang setengah pihak seperti KJ bangkitkan, PM dah sebenarnya sebut, saya baca bahasa Inggeris, minta izin sebab ini berita yang saya baca dalam bahasa Inggeris. It's not necessary that every temple built without a permit will be given a replacement site by the government. How many such structures are out there? There are some 130 in the Federal Territories or KL alone, some 300 in Kedah, while in Perak several hundred more. Jadi PMX dah, it cannot be done. I'm doing this now because I'm taking a very tolerant approach. Basically dia nak hint lah. Dia tak boleh buat benda, dia tak boleh replicate untuk yang lain. So I guess PMX dah ada pandang ke depan bahawa ada pihak akan guna ni sebagai presiden. Apa condition dia untuk apa condition diberi, dan apa penyelesaian je lah. Sebab you can say this but somebody will bring it up. And then kalau kita tak ada penyelesaian yang lengkap, dia akan berterusan. So okay, fair comment I think. Okay, kita harap bahawa isu ni akan reda, tapi isu ini berkaitan dengan kuil yang ada di Jalan Masjid India, saya rasa dah reda. Cuma ada beberapa isu yang longer term perkara yang telah pun dibangkitkan, dan dalam pengetahuan Perdana Menteri juga, saya rasa lebih baik ditangani sekarang dan jangan tunggu sampai berlaku sekali lagi kes pembangunan atas tanah yang sedang diduduki oleh kuil yang statusnya tak sah lah. Okay, kita kembali selepas break ini. Selamat kembali ke episod Kena Soal bersama KJ dan Syaril. Kita panjang lebar cakap dengan isu kuil. Dalam episod Kena Soal ni kita try buat yang ringkas sedikit lah. Cuma yang setengah topik macam tadi memang kita kena ambil masa sedikit. Cop, sebelum ni kita nak promote sikit masak sekejap. Masak sekejap. Semalam kita membuat rakaman bersama dengan celebrity chef yang tak perlu kita sebut lagi. Tapi KJ sister punya channel kita lah, KS lagi. Kantoi lah. Saya tahu KJ punya episod dengan Anis Nabilah. Saya tengok sikit. KJ adalah sedikit cuba menjadi berguna dalam dapur. Saya pun cuba menjadi berguna, tapi celebrity chef saya memang laser mulut dia. Jadi saya belum sempat. Dia dominant. Sebelum sempat saya nak cuba acah, ada pengalaman dan sebagainya, dia dah terus kantoi kan saya lah. Dia suruh saya bau daun ini, daun tu, suruh saya namakan. Memang failnya. Jadi kalau nak tengok saya, habis semalam dia tak bagi kita sentuh apa benda langsung kan. Kita hanya bercakap dengan dia lah, mendengar celoteh dia, sangat menarik. Tapi kalau ada masa waktu raya ni, kalau tak buat apa-apa, boleh tengok KS lagi. Sambil hiburan tu dia ada berkongsi resepi. Jadi kita ada 4 episod dan keempat-empatnya ada resepi makan dan minum yang boleh digunakan. Betul. Okay, so satu lagi set soalan KJ berkenaan dengan had tempoh Perdana Menteri, dan soalan ni datang dari beberapa penyoal. Satu ialah Isham Ismail. Apa pandangan KS berkenaan cadangan jawatan PM dihadkan 2 penggal sahaja? NBL-FIK, wajarkah Malaysia menghadkan jawatan PM seperti di Indonesia Presiden, tapi I guess ialah ada had tempoh berapa penggal dia boleh pegang. 2 penggal. Latar belakangnya, dia bukan tiba-tiba orang tanya ni, sebab PM ketika berucap di Kongres Kebangsaan DAP baru-baru ini memaklumkan kerajaan akan memegang janji melaksana agenda reformasi termasuk meminda Perlembagaan Persekutuan menghadkan tempoh jawatan PM kepada 10 tahun. Had tempoh 10 tahun Perdana Menteri merupakan salah satu janji dalam manifesto Pakatan Harapan PRU15. Jadi yang ni dia nak pegang lah. Yang lain tak payah pegang sebab ada parti lain dalam kerajaan Madani. Tapi yang ada tentu dia boleh pick and choose mana yang dia nak kata, okay, saya akan fulfill promise. I guess this is one thing he wants to fulfill. KJ nak ambil dulu, adakah KJ sokong had tempoh ni?
Ya, negara-negara memperkenalkan had tempoh bagi jawatan tinggi dalam kerajaan kerana mereka menganggap bahawa itu adalah satu mekanisme untuk memastikan bahawa tidak ada kemunculan seorang yang terlalu berkuasa, seorang yang memusatkan kuasa pada dirinya, dan sebagai satu time bound check terhadap executive power. So tidak ada seorang pun yang ada peluang untuk menjadi pemimpin for life. Dan isu ini sebenarnya satu ketika dahulu dibangkitkan di Malaysia sebab kita pernah ada Perdana Menteri yang telah pun menduduki jawatan tersebut selama 22 tahun. In fact, the United States in the mid 20th century didn't have a term limit. Sekarang ni ada term limit 2 penggal, tetapi FDR famously served for 4 terms, tetapi selepas itu telah pun ada pindaan perlembagaan Amerika Syarikat yang menghadkan tempoh presiden kepada 2 penggal sahaja, dan bukan 2 penggal berturut-turut, 2 penggal sahaja at any time. So macam contoh Donald Trump, dia bukan 2 penggal berturut-turut kerana ada gap di mana Biden jadi presiden, tapi dia tak boleh sambung selepas inilah. Kira this is last term, kecuali ada pindaan perlembagaan untuk membenarkan tambahan masa kepada ataupun penggal kepada Trump. Ada banyak pandangan berkenaan dengan term limit ini. Kita sebagai negara yang mengamalkan sistem Westminster, iaitu United Kingdom, UK tak ada term limit pun. Tetapi oleh kerana dinamika demokrasi di UK, seorang Perdana Menteri itu dia tak akan tahan lah sampai 20 tahun. Saya rasa paling lama pun mungkin yang sejak 40 tahun, 50 tahun yang lepas Margaret Thatcher kot. Dan dia ada, boleh orang kata, system of check and balances yang sedia ada dalam sistem demokrasi, dan juga ada sistem persaingan dalam parti-parti masing-masing yang almost menjamin seorang itu tidak akan dapat berkuasa untuk tempoh masa yang lama. So soalan dia adalah whether I agree or not with term limits. I don't agree. Sebab bagi saya sebagai seorang yang belajar falsafah politik, saya rasa bahawa term limit ini ataupun had tempoh bagi jawatan Perdana Menteri ataupun mana-mana jawatan adalah anti-demokratik. Sebab kita ambil pilihan itu daripada rakyat. Kita kata bahawa orang itu dia tak boleh tanding lagi dah. What if the rakyat nak pilih dia? Ya. Tapi itu macam ketua bahagian yang tak nak lepas jawatan ke je? Wow, dengan syarat. Nak saya lagi. Dengan syarat bahawa landscape demokrasi itu betul-betul kompetitif lah, dan ada equal access kepada semua, ada institutional check and balances seperti free media, seperti free and fair elections, seperti civil society ataupun masyarakat sivil yang aktif, yang tahu tentang isu, supaya jika ada apa-apa yang mereka rasa tidak puas hati, mereka tidak ada halangan untuk membuat satu perubahan. Jadi bagi saya secara teorinya saya tak setuju, tapi dengan syarat, sebab saya tahu itu teori, bahawa democracy operates smoothly and freely and competitively. Right. So saya punya posisi serupa, tapi mungkin saya tak akan sebut ia anti-demokratik. Tapi alasan saya lah, saya rasa dalam tahun 2025 isu had Perdana Menteri 10 tahun ni is a distraction lah. Kepada isu yang lebih utama, iaitu memperkasa demokrasi. Jadi it feels like satu solusi yang dah basi. Mungkin solusi ni sesuai pada tahun 90-an, awal 2000. Tetapi sekarang ni, macam KJ terangkan apa yang berlaku di UK, saya rasa Malaysia mungkin demokrasi kita kematangannya tak tinggi sangat lagi, tapi dah ada penambahbaikan. Saya rasa susah untuk siapa-siapa tahan longer than 10 years now. Jadi biarlah ia jadi dengan semula jadilah. Sebab saya yakin dengan dinamika politik dekat Malaysia pun, tak payah tengok UK, kat Malaysia pun, dengan perubahan pola pengundi, mengubah tahun ini boleh support team A, tahun depan boleh support team B.
dia ataupun Parti B, dia tidak akan memberikan satu situasi di mana seorang tu boleh pegang dengan begitu lama. Jadi kalau dia terpegang 12 tahun 13 tahun dan itu yang baik, saya rasa okey, tak ada masalah. Dan saya juga rasa macam Syaril kata, dalam the range of reforms yang dijanjikan itu, saya rasa yang ni dari segi consequence dari segi hasilnya, saya rasa tak sangat move the needle lah pada pandangan saya. Keduanya KJ ialah ni lebih mungkin falsafah sikit. Saya rasa sebuah negara dan sebuah demokrasi, dia akan respon kepada the needs of the time, keperluan pada ketika itu. Malaysia mungkin pada satu ketika dahulu, walaupun kita ada pandangan yang pelbagai berkenaan dengan Tun Mahathir, tetapi dia seorang Perdana Menteri yang shape the country in his image for that time lah. Dan dia hanya mampu berbuat begitu kalau dia pegang 22 tahun. Dan ada hujah mengatakan tempoh itu memerlukan, it needed somebody with a clear sort of vision apa Malaysia dia nak buat untuk kesan itu berlaku. Dan kalau pada ketika kita baru nak membangun, terlalu banyak perubahan Perdana Menteri dan sebagainya, mungkin kita tak akan dapat apa yang kita dapat hari ini. For good or ill lah, nak kata semua bagus, tidak, saya tak kata begitu. Tapi the Malaysia we have is a reflection of a few of our early prime ministers kan, termasuk Mahathir, I think at the end of that chain. Sekarang saya rasa tak memerlukan itu, tetapi mungkin one day in the future akan ada ketika di mana memerlukan perkara itu. Jadi kita kena sentiasa anjal, dan kalau perlembagaan itu mengehadkan, nanti dia letakkan satu barrier kepada keperluan yang mungkin akan muncul pada satu ketika nanti. Exactly. Cuma macam saya sebutkan tadi lah, dengan syarat kita memperkukuhkan demokrasi, pilihan raya yang adil dan bebas, media yang adil dan bebas, parlimen yang kuat, yang bebas, yang sentiasa dapat membangkitkan isu-isu check and balance terhadap eksekutif, judiciary yang bebas. Itu semua syarat-syarat lah. Kita tak nak satu ketika nanti kita ada pemimpin kuku besi yang boleh menjadi dictator for life. Saya rasa itu memang that's the this cautions against that lah. For sure. Tapi saya rasa ada banyak cara untuk kita memperkukuhkan institusi kita supaya dapat mengelak daripada keadaan tersebut tanpa kita meletakkan had yang hard and fast. But just to round this conversation up, Syaril, now let's say you are the Prime Minister. Let's say you are the Prime Minister. Best. What is a good runway for you to do what you need to do for Malaysia today? Like you said, Mahathir memerlukan 22 tahun untuk transformasikan Malaysia daripada this agrarian economy kepada this industrialized economy. He needed that 2 decades. Arguable, tetapi itu pandangan yang Syaril buat, dan saya rasa ada kebenaran juga. Now, Malaysia sekarang nak bawa daripada Malaysia middle income trap kepada high income. What's the runway yang Syaril perlukan sebagai Perdana Menteri? Ya, soalan yang menarik KJ, berapa lama kalau saya jadi Perdana Menteri. Untuk saya, yang penting ialah Malaysia memerlukan seorang PM yang berani buat benda-benda yang besar, berani buat benda yang mungkin tak popular. Jadi saya fikir Malaysia ni sebenarnya dah sampai satu tahap yang kita perlukan PM yang berani hilang kuasa, yang berani kalah dalam pilihan raya disebabkan dia buat benda yang berani. Misalnya dalam soal reformasi sistem pendidikan, soal pencen, mungkin soal bagaimana kita mengurus affirmative action, dasar ekonomi baru, apa yang perlu dimodernkan, apa yang perlu diperbaharui sambil menghormati asas-asas perlembagaan. Benda-benda macam tu mungkin tidak popular dan tidak selamat. Dan saya rasa itu disebabkan itu, saya pada pandangan saya 5 tahun cukup untuk kita buat benda yang besar tu. Tapi kalau nak lengkap, mungkin 10 tahun. Saya rasa tak berapa berbeza, tetapi saya rasa saya pun berpendapat bahawa you need to do the big things. Jangan takut kepada kekalahan. Tetapi saya akan tambah satu lah. Kalau kita nak buat big things, contoh penstrukturan semula pencen, penstrukturan subsidi, soal reformasi perkhidmatan awam, isu yang berkaitan dengan sistem pendidikan negara yang mungkin sensitif dan sebagainya. There's a heroic route ataupun laluan perwira yang kata saya akan buat, lepas tu kalau lantaklah saya kalah, tapi saya dah buat benda tu. Tetapi masalahnya adalah the reversibility of that. Kan, kalau kita dah buat, lepas tu orang datang, lepas tu kata ni memang saya populis, saya akan reverse apa yang Syaril buat pada penggalian lepas, then you would have done it for nothing. So you need to be able to set it in, do the change, tetapi memastikan bahawa ada elemen irreversibility, bahawa
the bureaucracy has moved, society has moved, penerimaan masyarakat bahawa Ada generational acceptance. So that needs another 5 years. So I would say personally, bukan saya kata ini adalah jangka masa yang saya nak, tetapi kalau nak jadi seorang consequential Prime Minister untuk sekarang bagi Malaysia, mungkin 13 tahun. I'll explain why. You need that 5 years to do what you set out to do. And then fight that next election, the re-election really hard. Menang tipis pun tak apa, supaya dapat memastikan bahawa perubahan itu lekat dan tidak akan ditukar oleh orang baru. Maknanya dapat penerimaan generational acceptance. Serve that term. Dan penggal yang ketiga tu, I said 13 years or 12 years, 2 tahun separuh penggal, that's your succession. That's to hand over. Saya rasa nak hand over selepas hujung penggal kedua tu kepada orang baru tak adil untuk dia masuk ke pilihan raya. So I would rather do a mid-term handover, bagi 2 tahun runway untuk pengganti, bagi fight election yang akan datang lah. Semua ni syarat bahawa sebagai Perdana Menteri, KJ akan pada tahun pertama dah buat reformasi besar. Bukan tahun pertama, relax dulu, tunggu jap menang pilihan raya, second term baru start. You know what they say, modal capital yang paling besar adalah bila? Baru menang. On day one. So, if your political capital is the most on day one, patutnya pada hari pertama you buat benda tu. But I guess what they don't say is the joy of winning is also biggest on day one. And True. Then di situlah orang akan datang, oh you are the best prime minister, I love you, blah blah blah, stay forever. Tapi kalau kita tengok, bukan kita setuju dengan dasar dia, banyak dasar yang kita tak setuju sekarang, tetapi Donald Trump, he didn't waste time. Sebab dia tahu dia hanya ada 4 tahun. He signed so many executive orders pada hari pertama. That's an interesting point lah. So maybe that's why kalau kita ada jangka panjang terlalu lama, mungkin tak ada insentif untuk buat benda besar pada hari pertama. Ya. Okay, mungkin ada 2 soalan besar lagi sebelum kita wrap up the episode. Kita tak nak episode ini terlalu panjang sebab ini lebih punchy. Syaril, ada soalan berkenaan CCUS, maybe you want to take that, dan saya akan ambil soalan berkenaan dengan data center. Sure, okay. CCUS, rang undang-undang pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon, ini yang telah diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Disoal oleh beberapa pihak ataupun individu. Jamizal Zainul, apa pandangan pada pembintangan bil CCUS? Awe Liwe, your thought on CCUS in Malaysia as it's claimed by scientists and NGOs as false solutions? Jimmy, pohon pandangan KS berkenaan bil CCUS yang dibentangkan oleh Menteri Ekonomi baru-baru ini, bagaimana ia selari dengan dasar net zero negara, apa keuntungan kepada negara? Okey, secara ringkasnya, apakah CCUS lah? CCUS ni, bahasa Melayu dia perangkap, guna, simpan. So carbon capture, utilization and storage. So maknanya kita ambil apa-apa pengeluaran karbon daripada industri yang keluarkan karbon, sama ada minyak dan gas, sama ada industri besar yang keluarkan karbon, yang mewujudkan karbon, dan sebelum dia hilang ke atmosfera dan mencemar atmosfera dan menambah lagi karbon dan greenhouse gases, ia akan ditangkap dan disimpan kalau nak simpan, ataupun boleh digunakan sebagai penggunaan-penggunaan lain, misalnya dalam industri pembinaan, dalam bahan api tertentu pun boleh guna balik karbon itu supaya ia tidak sekali lagi hilang ke atmosfera dan mencemarkan. So konsepnya CCUS di Malaysia baru saja dibentang dan diluluskan macam kita sebut tadi. Ia disebabkan mengikut modeling oleh pihak Kementerian Ekonomi, ada potensi untuk 250 bilion US dollar sumbangan kepada KDNK negara menjelang 2050, mewujudkan 200,000 jumlah pekerjaan, dan ini semua adalah hanya soal keuntungan ekonomi, belum lagi soal keuntungan environment lah ataupun alam sekitar. Di Malaysia ni dianggarkan ada 150 gigatons capacity untuk storage of carbon ini, which is enough yang saya faham for domestic and also foreign punya carbon. Ni yang kedua ni yang menjadi sensitif ataupun menarik bagi saya, the importation of carbon. Maknanya orang lain
negara lain keluarkan karbon, Kita bawa masuk dia punya kita bawa masuk, carbon, kita simpan di kita sini. simpan di sini, carbon dioxide. simpan di mungkin medan-medan lama minyak dan gas yang dah kosong, Petronas dah keluarkan Depleted all fields the depleted fields, and the old fields tu boleh simpan karbon supaya tidak mencemar. Penting untuk ada rang undang-undang ni barangkali supaya kita ada pengawal seliaan lah, macam mana you nak import benda tu, macam mana you nak kawal macam mana you nak pengangkutan itu sendiri dalam bentuk apa, siapa yang ada agensi ataupun hak pengawal seliaan. Jadi bil ini, rang undang-undang ini telah pun memandatkan bahawa akan ada kewujudan satu agensi baru yang mengawal selia semua perkara ini, yang akan bagi permit siapa boleh ambil, yang akan bagi lesen dan permit siapa yang boleh menyimpan karbon ini, siapakah operator kepada setiap field ataupun setiap tempat yang mana ada keperluan ataupun kebolehan untuk menyimpan karbon tersebut. So di sini saya rasa benda yang secara keseluruhannya agak menarik kerana kemampuan untuk menambah kepada ekonomi dan juga menyumbang kepada target-target net zero kita. Dan saya kena terangkan sekali lagi mekanisme dia macam mana. Kenapa orang lain, kenapa negara lain ataupun industri tentu atau masyarakat tentu nak simpan karbon? Sebab mereka mungkin di negara mereka ada nationally defined contribution, satu sumbangan untuk setiap negara untuk turunkan dia punya carbon emissions. Pada masa yang sama, di sana mungkin ada insentif dan juga subsidi yang dibantu oleh kerajaan mereka. Contoh di Jepun, bayar kepada industri mereka di situ untuk pastikan dia dapat mengurangkan pengeluaran karbon. So they get the subsidies, but they need to store it somewhere. Disimpan dekat negara macam Malaysia, dan kita dapat keuntungan sebab kita akan charge dia untuk simpan di situ. So that's the mechanics of how it would work. Dia tak, faham saya, dia tidaklah mewujudkan carbon credit, sebab yang keluarkan carbon ni dah tak betul lah. You dah keluarkan carbon, you simpan lah. So it's not that you are saving carbon, right? Because you are already been the emitter, you yang keluarkan carbon, so you simpan, but you might get subsidies from your government to do so. Maybe Syaril boleh terangkan juga, sebab kita banyak melihat kepada aspek capture and storage. Banyak projek yang telah pun buat CCS sahaja. Tetapi apa yang menjadi kepada carbon tu? Utilization. Utilization ni yang saya faham sektor pembinaan untuk boleh carbon tu boleh letak dalam konkrit. Boleh jual lah carbon tu. Boleh jual lah. That's the pricing. Correct. Yes. Correct. So that's the utilization of it, where you basically monetize that lah. You can monetize dan the carbon. Dan akta ini juga bantu dari segi belum lagi ada mekanisme pricing lagi kan? Tak ada. So kita dijangka akan dapat satu cukai karbon untuk industri besi dan keluli pada tahun 2026. Ini telah pun diumumkan pada bajet tahun lepas. Jadi itu satu kaedah untuk kita tahu apakah harga karbon, because you cannot really have a carbon price if there is no tax on it, right? Because then how do you price what I'm saving? Betul. So dengan industri besi dan keluli ni, kita dah ada carbon tax, yang mana di Singapura saya rasa mendahului, ada carbon tax mechanism. So Malaysia dah start untuk ada tahun depan. Dengan itu ada price lah for your carbon domestically. So dengan bahasa mudah, kita boleh dapat keuntungan daripada kegiatan menyimpan karbon tu. Betul. Di kawasan-kawasan ataupun bawah dasar laut, depleted fields kita dan sebagainya, dan juga kita boleh dapat keuntungan daripada menjual carbon dioxide itu kemudian. Betul. Itulah yang dimaksudkan sebagai industri carbon ni, yang boleh menyumbang kepada jumlah yang besar yang saya sebutkan tadi. Cuma untuk lengkapkan perbincangan kita, dua perkara. Satu ialah macam kita dah bincang sedikit ni, tak boleh tengok rang undang-undang ni sendiri, kena tengok sebahagian daripada rangkaian lebih besar. Satu adalah kena ada satu mekanisme cukai karbon supaya mudah untuk kita ada carbon pricing punya mekanism. Keduanya, ia juga mungkin memerlukan insentif daripada kerajaan Malaysia juga. Investment tax allowance untuk CCUS ni telah pun diumumkan pada bajet 2025. Ia juga membantulah supaya yang nak buat CCUS ni, yang pihak Malaysia nak buat CCUS ni pun diberikan insentif untuk buat perkara tu, walaupun dia akan dapat barangkali revenue daripada penyimpanan, tapi kos besar untuk capex yang diperlukan. So itu perkara pertama. Keduanya lah untuk mengiktiraf bahawa walaupun rang undang-undang ni nampak menarik, tetapi satu benda, kelompongan besar KJ, Sabah dan Sarawak tidak terbabit. Sabah dan Sarawak tidak dirangkum dalam rang undang-undang ini. Kenapa?
Sebab macam kita sedia maklum, Sabah dan Sarawak terutamanya mempunyai pandangan yang agak serius. Ini adalah berkaitan dengan dia punya kawasan Continental Shelf. Continental Shelf, dia mungkin merasakan bahawa tempat simpan karbon tu adalah hak negeri. Hak Sarawak, bukan hak negeri, hak Sarawak. Dalam rang undang-undang ini, dia membuatkan tempat simpan karbon tu adalah hak kerajaan, bukan hak Petronas pun. Petronas melalui PDA, Petroleum Development Act, mempunyai hak untuk membangunkan industri minyak dan gas dan membangunkan mineral yang ada dalam Malaysia ni. Tetapi bila mineral tu dah habis, tanah tempat ataupun medan lama itu yang dah kering itu bukan lagi hak milik Petronas pun. Walaupun ia berada di kejauhan jarak lebih daripada 3 batu nautika pesisir pantai, seperti mana pentas benua definasikan sebagai kawasan negeri dan kawasan federal. So this makes it all federal punya territory lah. But it's not Petronas. It becomes kerajaan Malaysia. Kecuali Sabah dan Sarawak yang mempunyai posisi legal yang berbeza. Pada mereka, no. They have the right for the entire continental shelf. Jadi kerajaan federal Malaysia, Persekutuan Malaysia tidak ada hak kepada pemilikan tanah itu, walaupun dah melepasi 3 batu nautika ataupun apa sahaja batu nautika yang menjadi definisi continental shelf. It is Sarawak property. So because it is Sarawak property, agensi ini tidak ada hak pengawal seliaan. So di situ kita tunggu bagaimana Sarawak akan mewujudkan. Saya rasa Sarawak dah mewujudkan pun dia punya mekanisme dia, yang macam mana nak pastikan kedua-dua ni boleh coexist. Because yang membuatkan rang undang-undang ni berpotensi tinggi KJ ialah the transboundary lah. Bila you melepasi 2 negeri ataupun 2 negara, this act memudahkan the transportation, it makes it legal dan sebagainya. Tapi kalau Sabah Sarawak tak terbabit, then they don't fall within this capture of this Jadi apa berlaku potential kepada contohnya projek carbon capture Petronas yang sedang dibuat di Bintulu, Kasawari? Yes, Kasawari project, which is the biggest project. Saya rasa itu antara Petronas dan Kerajaan Negeri Sarawak untuk settlekan. So itu yang dikatakan benda yang sedang dalam rundingan lah, antara Petronas dan juga Kerajaan Sarawak, dan juga by extension federal government dengan Sarawak lah. But it wouldn't be part of this. Dia tidak terbabit dalam rang undang-undang ini. Sebab agensi yang nak ditubuhkan oleh Rafizi ini tidak akan ada hak kepada Sabah dan Sarawak atas Kasawari punya, Kasawari or anything in Sabah Sarawak. Right. Okay, clear. Dan mungkin yang saya tak clear lagi nak kena tahu, mungkin ada boleh bagi tahu kita, 150 gigaton ni berapa banyak yang ada di Sabah dan Sarawak? I have a feeling most of it is there. A lot of it is there. So the capacity ataupun potential yang kita sebut ni, 250 billion GDP, 200,000 cumulative jobs, it can still exist. Bukanlah kata kalau tak ada dalam agensi ni tak boleh wujud, tapi dia mungkin dari segi kemudahan untuk ia berlaku itu ada sedikit rintangan. Syaril, ini adalah masa yang sesuai untuk kita pergi kepada topik yang seterusnya, sebab saya nak bandingkan antara topik ini dengan topik CCUS, dan juga bangkitkan betapa kadang-kadang imajinasi awam terhadap satu sektor itu mungkin tidak tepat dengan kesan dia berbanding dengan sektor lain, mungkin sebab kita tak faham sumbangan yang bakal diberi oleh sektor tersebut. So I want to answer question, soalan daripada Wan Ali Imran dan juga Idris Ismail. Wan Ali Imran telah tanya, adakah pelaburan kita pada data centers adalah berbaloi? Dan Idris Ismail, with Johor emerging as a key data center hub, what factors are driving its rapid growth? How does it position itself against regional competitors like Singapore and Indonesia, and what economic impact does this have on Malaysia? Seperti mana yang kita tahu sekarang ni, Malaysia, terutamanya Johor, telah pun menjadi pusat ataupun kawasan tumpuan bagi pelaburan pusat data ataupun data center. Johor menerima lebih 50 pelaburan data center hanya dalam tempoh 2 tahun berbanding 70 Singapura sepanjang 15 tahun. Dan kalau tak silap saya, the operational capacity of Malaysia will put us in the top 10 or top 15 in the world menjelang tahun 2030.
Dan ini adalah disebabkan beberapa faktor. Singapura telah pun ada satu keputusan untuk menghentikan kelulusan bagi pembinaan pusat data kerana mereka bimbang dari segi penggunaan elektrik dan juga air. Dan mungkin Singapura menjadi satu tempat yang kos dia terlalu tinggi. So oleh sebab itu dan oleh sebab konektiviti yang ada pada Malaysia, infrastruktur yang ada pada Malaysia, usaha TNB untuk naik taraf grid elektrik di Johor termasuk pencawang berkapasiti tinggi di Sedenak sebagai contoh, Malaysia now is seen as sebuah negara yang menyokong ekosistem pusat data. Dan ini telah pun berjaya untuk membawa pelaburan FDI daripada syarikat-syarikat besar seperti mana yang telah pun diumumkan oleh kerajaan. Malaysia dikenali sebagai beacon for data center investment di Asia Tenggara. Cuma downside dia apa? Walaupun kehadiran Google, Microsoft dan sebagainya, downside dia adalah data center ini menelan banyak resources. Ya, dia memerlukan tanah pertama. Lepas tu dia memerlukan bekalan elektrik yang tinggi dan bukan elektrik biasa. Dia memerlukan biasanya keperluan untuk data center ni disebabkan data center ni adalah data center yang dibina oleh syarikat-syarikat antarabangsa. Mereka nak dia bekalan elektrik daripada sumber renewable. Lepas tu oleh kerana data center ini memerlukan suhu yang sejuk untuk memastikan server-server AI, server-server mereka itu berada di dalam keadaan yang baik, mereka memerlukan air conditioning system yang sangat besar dan sangat failure proof, dan ini memerlukan bekalan air yang besar dan juga yang sentiasa uninterrupted disampaikan kepada data center tersebut. Apakah upside dia? Okey, upside dia kita dapat pelaburan yang besar. Kita mungkin buat masa permulaannya kita akan ada beberapa kerja-kerja pembinaan yang akan menguntungkan bukan hanya pemilik tanah tersebut tetapi pemaju hartanah dan juga syarikat-syarikat pembinaan construction firms. So a lot of construction firms saham dia naik sebab mereka akan dapat kontrak untuk membina data center dan sebagainya. Tetapi dari segi job creation, direct job creation, sebuah data center hanya memerlukan 30 hingga 50 pekerja per data center. It's not a big employment generation project. Dari segi indirect employment, itu debatable lah. Itu debatable sama ada data yang disimpan di pusat data di Malaysia ini digunakan untuk Malaysia ataupun tidak. Saya Syaki Syaril bahawa sebahagian besar daripada data yang akan disimpan di Malaysia ini adalah data yang digunakan di tempat lain. Di Singapura. Sebab kita ada submarine cable yang menghubungi Malaysia dengan seluruh dunia. Sebab itu Google, Microsoft semua akan letak data center mereka kat sini. Termasuklah data center yang dipacu dengan chip-chip AI yang terkini. Dan mereka akan menggunakan ini untuk services mereka yang bukan hanya di Malaysia. Dan profit daripada itu tidak capture di sini. Capture di tempat lain sebab services itu mungkin akan di-bill ataupun dibayar di negara-negara lain. So, walaupun saya rasa bahawa data center ni kita tak perlu untuk menolak, of course investment kita terima, tapi kita kena jelaslah, clear-eyed tentang data center ni. Ia bukan seperti mana yang kita rasa akan bawa satu peluang pekerjaan yang luas kepada kerajaan, akan meletupkan sektor digital dan sebagainya. Yes, there is a potential to do that, tetapi saya rasa kalau tidak ada keperluan daripada PKS Malaysia, daripada syarikat-syarikat Malaysia yang tinggi untuk memanfaatkan data center ni, perkhidmatan itu akan pergi ke tempat lain. When it's built, it's really just a building yang it's a warehouse. It's a warehouse yang tidak ada kaitan langsung dengan masyarakat setempat. Mungkin ada sikitlah vendor yang memberi supplies dan sebagainya kepada data center tersebut, tetapi bukanlah sesuatu yang akan ada economic multiplier yang besar. Dan saya juga risau bahawa dari segi konteks long term, dari segi konteks falsafah ekonomi dia, data center ini lebih kepada extractive investment. Extractive investment maksudnya pelaburan yang ambil lebih daripada ia memberi kepada negara yang menerima pelaburan tersebut. Maknanya dia ambil tanah, dia ambil air, dia ambil bekalan elektrik yang murah
dan lebih banyak faedah diberikan kepada pelanggan di luar negara. Dan saya bangkitkan ni di dalam konteks perbezaan dengan CCS, because I think CCUS, in fact, walaupun dia tak tangkap imajinasi rakyat sebab agak kompleks, ia memberi kesan yang lebih besar kepada kita dari segi rantaian nilai, dari segi pekerjaan, dari segi value creation berbanding dengan data center. So data center ni KJ mempunyai satu masalah branding, masalah persepsi dan realiti. Tapi masalah persepsi ni ialah seperti mana KJ gariskan, and saya nampak dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini terutamanya dalam Malaysia dah mula mempersoalkan dengan lebih terbuka kesesuaian kita. Sebab macam KJ dah beri gambaran, even kita punya reserve margin untuk TNB, reserve margin ni excess capacity lah basically, maybe spare capacity, jumlah penjanaan tenaga elektrik pun dah mengecil dan barangkali akan hilang apabila puluhan data center ni lengkap terbina nanti. Dan ia memberikan stres kepada our grid dan akan memerlukan satu solusi yang lebih lengkap. Saya pergi tempoh hari KJ kepada satu event data center. Ada perasmian lah satu data center ni di KL lah, walaupun data center tu di Johor tapi majlisnya di KL. Dan saya nampak dah ada kesedaran di kalangan operator ataupun pemilik data center ini yang teknologinya mungkin datang daripada negara lain, bahawa mereka perlu ada naratif yang contest this criticism. Jadi saya nampak dalam pembentangan mereka tekankan bahawa ada job multiplier. So dia kata for every single direct job data center creates, ada 5. Apparently let's say kita terima lah at face value, maknanya setiap ada multiplier lah, ada 5 pekerjaan yang terbina disebabkan oleh data center itu bagi setiap direct job. Kedua ialah saya fikir barangkali yang perlu kita pertimbangkan adalah, ada tak satu ketika nanti di mana data center ini wujud sebagai salah satu bahagian dalam Malaysia punya tech stack yang lebih lengkap. So sekarang ni bila kita cakap tech stack ni, maknanya apa lagi benda yang kita buat dalam rantaian nilai kecerdasan buatan ini, yang mana data center hanya sebahagian daripadanya. Kalau itu boleh berlaku dan ada penggunaan server capacity untuk industri-industri dan kerja-kerja yang lebih nilai tambah di Malaysia oleh Malaysians, saya rasa itu akan membuatkan data center ni menarik. Tapi kalau data center hanya kekal seperti mana sekarang, seperti mana telah dijelaskan KJ tadi, lebih pada warehouse untuk digunakan oleh orang lain, suck out our resources pula tu, dan banyak economic value pun tidak diperangkap di sini, then yes, saya rasa criticism tu akan hanya bertambah dan akan tiba satu ketika saya rasa Malaysia akan jadi macam Singapura yang kata enough. Because kita nak gunakan tanah dan sumber kita untuk benda yang lebih produktif. Tapi for now nampak ada kemahuan untuk teruskan sedikit, tetapi mungkin syarat-syarat dah mula perlu diberikan kepada di sini. Jangan, contohnya saya ada dengar juga KJ, bukan hanya banyak nilai yang keluar, tetapi ada ketikanya even the construction pun diambil dari negara lain. Jadi even the local construction firm pun tak dapat projek itu. Itu tak boleh lah bagi saya. At least the construction firm should get something, right? Because that's the most basic thing. Tapi kalau even ni pun you dah pasang siap dan macam and there's not much value added activity even on a construction bill, that's a problem. Tapi they import prefab stuff. They import prefab stuff and then pop done, right? So there's no actual project value yang besar pun lah kat sini, no value add kat sini. Some cases lah, saya tak kata semua. Saya rasa lebih daripada mensyaratkan pembinaan tu perlu ada nilai tambah yang lebih di Malaysia, tapi lebih daripada pembinaan lah, penggunaan of the server capacity is where kita perlu ada. Jadi di sini yang saya harap apa yang dibuat dalam industri semiconductor dan industri kecerdasan buatan, kita ada National AI Office, perlu tangkap perkara ni cepat dan kena ada roadmap lah. Benda ni tak boleh jadi laju, saya faham dia akan ambil masa, tapi if there's a roadmap and dia boleh terangkan kepada kita, dan kita boleh kata okay, data center is part of the stack, it is not the only one. Saya rasa ada hala tuju, sebab National AI Office tengah merangka hala tuju tersebut supaya kuasa data center ataupun kapasiti data center di Malaysia ni boleh memanfaatkan bukan hanya pelanggan di luar negara tetapi juga di dalam negara. Cuma kita kena, sebab saya
istilahkan bahawa tahun lepas kita dah mabuk dengan data center ni sebab banyak sangat. So tahun ni kita hangover lah. Kita hangover dan kita saya tak faham konsep tu. Ada orang Iman yang bagi saya nota. The reality has set in lah. Reality has set in tahun ni bahawa data center tu walaupun angka-angka dia besar, nama-namanya nama yang gah macam Microsoft dan Google, tapi sebenarnya satu, dia ambil banyak sumber kita, yang kedua, kita tak pasti sama ada kita dapat keuntungan daripada data center ini ataupun tidak. Secara sebut benda yang menarik because that's the solution. Sama ada data center ini adalah sebahagian daripada technology stack di Malaysia, sebahagian hanya maknanya dia sediakan tempat untuk server, tempat untuk AI, dan kita gunakan kuasa tersebut ataupun kapasiti tersebut. We're not there yet. I think for the amount that we are building is definitely kita tidak ada keperluan di Malaysia. Of course, bukan kita bina ini semata-mata untuk Malaysia, tetapi again, seperti mana kita nak buat pemetaan dari segi reserve tempat ibadat, kita patut buat pemetaan dari segi kapasiti data center yang kita akan bina dalam 10 tahun akan datang dan keperluan negara kita, dan be honest about it lah. This is actually what we need. Sama ada dalam sektor kewangan, sektor kesihatan. You talk about AI being used in hospitals. I know this a little bit because I was at KKM before. We are nowhere near where we need the amount of capacity that we're building up in data centers. So kita kena honest, jujur dengan diri kita lah bahawa okay, kita bina data center, mungkin 10% daripada capacity tersebut diguna oleh Malaysia dan 90% diguna oleh pelanggan di luar negara, dan we are okay with that, dan we are okay for our resources to be extracted for that purpose because we feel that setelah kita buat cost benefit analysis, kita rasa lebih baik kita ada data center di sini daripada kita lepaskan peluang kepada negara lain. So keputusan untuk kita buat sebarang dasar ataupun program mesti berdasarkan kepada apa yang saya sebutkan tadi, the cost of what it is, and of course keuntungan yang kita dapat lah. Dan saya rasa pada tahun ini bila kita dah realistik sikit tentang data center ni, kita boleh semak balik sama ada untuk tahun ini dan tahun depan kita akan bagi lebih banyak kelulusan untuk data center. But I think that's changing a bit. Ramai yang dah slow down sikit lah. And I guess to your point KJ, ini mungkin kesan daripada the political culture dan juga the headline culture. The headline culture ialah untuk tunjuk apakah jumlah FDI, dan itu yang digembar-gemburkan. Tak banyak dalam politik dan perbincangan media yang akan cakap tentang cost benefit analysis KJ. Jadi mungkin ini antara sumbangan kecil kita untuk cuba ubah budaya itulah. Supaya jangan hanya tengok headline. Kalau kita hanya tengok headline dan sentiasa siapa saja yang menjadi kerajaan ataupun kementerian MITI akan mahu kejar headline tersebut. Sebab itu yang menjadi perbualan orang, itu yang keluar dalam media. Jadi kerja media juga, selain daripada KS, media yang tradisional pada pandangan saya, untuk go a bit more critical, right? Which I think some do. I think The Edge, for example, I like The Edge because they whatever their views are, they pergi one level, 2 levels below. Tapi the other news outlets, they just say, Microsoft umumkan billion kat sini. So then it becomes a positive headline yang digunakan untuk politicians, which of course they will do. Dan menteri pun akan kejar angka tersebut. Dia tak akan describe pekerjaan, multiplier, vendor, rantaian nilai dan sebagainya. Tapi lepas ni kita dah cakap ni, Zafrul akan keluar lah satu penjelasan tentang. So that's fine, but I think it's the culture, the overall culture that needs to change. I want to close this off, KJ, one other adjacent point. Soal geopolitik dan adakah data center ini menjadi satu risiko pada kita? Ataupun the other way, KJ, is this our signalling untuk menunjukkan kepada dunia bahawa kita antara beberapa tempat di dunia ni, tak banyak, yang satu data center barat boleh wujud lebih kurang sebelah dengan data center China. Dan antara benda yang saya selalu cakap dalam pekerjaan saya dalam private equity, when I talk to my European sort of counterparts, saya akan guna ini sebagai point. This is my easy lazy point lah. Not lazy point lah. It's my easy point untuk describe kenapa Malaysia ni adalah istimewa. There's not many places in the world where a Western block data center can exist next to ByteDance. Right? And itu bukti bahawa Malaysia adalah open to business for both sides. So there's that image, there's that branding. True. But I guess it also opens up risk lah, sebab kalau Trump becomes heavy on the tariffs, then will these guys all just chow? Saya risau begitulah, sebab walaupun apa yang saya kata tadi, ia adalah satu perkara yang positif sebab kita tunjuk bahawa kita boleh
Balance. mengimbangi antara kedua-dua. Ada data center daripada China, ada China ada data center daripada Amerika Syarikat. Tapi dalam dunia yang sangat uncertain dan unpredictable, Trump ni, dia akan lihat bahawa Malaysia mungkin sedang menjual capacity data center yang menggunakan chip Nvidia kepada China, dan kita menjadi mangsa kepada tekanan tarif dia nanti. Dan dalam hal Nvidia tu pun boleh nampak dah ada tekanan pada kita. So I worry a bit about this. But for now it's a bit a good branding exercise. Okay. Ada benda last mungkin Syaril yang ringan yang saya nak jawab tadi? Ada satu soalan yang berat sikit KJ. Kita just 2-3 minutes and then mungkin kita cakap sikit tentang Ramadan dan Raya lah while we close off this episode. Panjang sikit, tak apa kot KJ, sebab ramai yang stuck dalam trafik ni sambil mendengar episod kita barangkali. Ataupun mereka sedang berada di rumah keluarga di kampung dan dia tak nak layan. Family dia dah pergi ke bilik lain, dia tengah tengok KL. Yang sedang menonton pukul 2 petang kan, lepas Zohor dah memang rembat rendang berapa kali dah. Dan ni time tumbang KS tengah lawan dengan tidur ni. KS ke tidur. Kalau anda kekal setelah sejam lebih ni means okay lah, kita agak menarik episod ni. One heavy, one last one. Under investments in school. Ada soalan daripada Delhi Alizin KS. Apakah solusi kepadatan pelajar sekolah kebangsaan di kawasan bandar? Saya saja nak bangkitkan ni sebab saya nak tanya juga KJ pengalaman dalam kerajaan dulu kan. Sebab isu ni saya tengok KJ, saya sebagai seorang bapa yang anaknya baru pergi ke sekolah tahun ini, masuk ke sekolah kebangsaan. Dan antara kekhawatiran kami sebagai parents awalnya ialah kalau kita hantar ni, adakah dia akan masuk ke sekolah yang jumlah pelajarnya 40 lebih 50 orang. What is it now? Satu 40, kelas. 40 is it? So I'm lucky my daughter is in a class of 35. Sebab bila saya dengar 40 saya terkejut je. Sebab bila saya membesar dulu, masa kita kecil dulu, saya ingat lah masa saya punya kelas saya ingat 30 lebih. Jibril dulu sekolah kebangsaan 40. So it gets worse. It's gotten worse. My question is basic sebab I feel like this is something yang kalau tadi kita, tema episod kita ni pemetaan, forecasting, checking apakah keperluan dalam satu lokasi berbanding dengan populasi dan sebagainya. And adakah ini satu kegagalan sistemik di mana perbelanjaan itu tidak pergi pada yang sepatutnya? 100% sure. So, tapi yang saya nak tanya ialah kita tidak dihad untuk buat sekolah baru ni, tidak dihad oleh perlembagaan dan undang-undang yang mengatakan kita tak boleh ambil hutang. Sebab OPEX you cannot, right? So OPEX you cannot borrow for OPEX. This is CAPEX, right? This is DE. But there's OPEX in running the schools. But this is new schools. You should be building new schools. Why haven't we built OPEX new of running the schools, gaji semua. Yang itu tak boleh pinjam lah. So tapi, ada kesan juga kepada it's not just CAPEX in opening a new facility. Kalau kita buka hospital baru, dia akan ada OPEX lah. That comes. So you tak boleh pinjam yang tu. So ini saya rasa peluang secara ringkas mengatakan bahawa bila kerajaan nak buat penyasaran subsidi, mengurangkan perbelanjaan sana sini, saya rasa ada peluang komunikasi kerajaan menggunakan kes-kes tertentu seperti sekolah sebagai benda yang dekat dengan hati rakyat untuk memahami, okay, kalau saya struggle sikit, saya sacrifice sikit dari segi minyak RON 95 ni, tapi anak saya besok, cucu saya besok akan boleh pergi kepada ekosistem dan environment sekolah yang jauh lebih baik daripada sekarang. Then people can feel it. Because as a parent now, that was something I really worried about. Betul. Sebab yalah, kalau 40-50 orang, kita bukan kata tak boleh, tapi kurang keyakinan lah bahawa kualiti pengajaran itu akan jadi besar. Jadi kita harap, kita tengok pun dalam 12 bulan ni dah ada beberapa pengumuman lah. Dalam bajet 2025, kerajaan dah luluskan 44 sekolah yang baru. Merupakan angka yang paling besar dalam tempoh 4-5 tahun kebelakangan ini. Tapi seperti soal-soalan yang kita pastikan pelaksanaan itu berlaku lah. Sebab saya pun pernah bila dalam politik, kawasan yang dulu saya jadi ketua muda bahagian di Kuala Langat GJ, untuk meluluskan sekolah di Bandar Sarjana Putra tu lulus dah lama dah, tapi nak buat lambat sebab masalah dengan kontraktor ke masalah whatever lah. So the pelaksanaan is more important than just the announcement. Okay. How was your Ramadan KJ? Saya rata-rata saya tanya ramai yang sependapat bahawa bulan Ramadan kali ni cepat lah, laju. I don't know about you, but saya punya perasaan saya kali ni sangat cepat. Kita dah berada pada penghujung, tinggal 2-3 hari lagi nanti, dan saya rasa macam tak puas lah. Tak puas kali ni.
Saya mungkin tak rasa seperti mana KJ rasa. Semua ni subjektif, I guess. Saya rasa sama seperti yang lain. Dan ini 10 malam terakhir ni kita cuba kejar mencari Lailatul Qadar. Dan saya dah bangkitkan siri-siri video Umar Sulaiman yang saya tak tahu KJ. Saya rasa daripada semua yang saya pernah dengar, this series is the most touching for me lah. This Other Side, Barzah series ni. Sebab setiap episod dia menceritakan apa benda yang patut kita buat dan kita elakkan untuk ada pengalaman barzah yang baik dan bukan yang diselindung daripada siksaan di alam barzah, dan juga apa yang boleh kita dapat. Mungkin ilmu saya cetek selama ini, tapi bila mendengar and all the references dia bagilah, hadis yang dibaca, apakah ayat Quran yang menjadi sumber kepada rujukan kepada poin-poin Imam Umar Sulaiman ni. Dan setiap episod dia kata benda-benda yang simple. Contoh yang saya baru dengar pagi tadi, subuh tadi, berkenaan dengan even solat sunat 2 rakaat yang kita kadang-kadang rasa benda tu ringan, benda tu macam nothing lah. Tapi yang barzah itu merindui. That is the one If that is only going to save you. do another 2 rakaat. Exactly. You listen to that as well, right? So benda-benda macam tu yang saya rasa Ramadan kali ini lebih banyak pembelajaran saya lah dari segi ilmu itu, which I hope to continue even after this month, dan saya lebih appreciate the magic of this month dan mahu berjumpa dengan banyak lagi Ramadan, insyaAllah, supaya dipanjangkan umur dan ada kesihatan fizikal, mental. By the way, as you know, Umar Sulaiman our episode, our shout out, and he appreciated that. Ada yang tanya kita punya Kindred Stories slow sikit ni. Okay, kita akan kembali sebab Kindred Stories ni saya rasa dia punya cadence ataupun kekerapan, saya rasa 12 ataupun 10-12 setiap tahun cukup. Jadi kita akan buat second season lah, this year, insyaAllah. Tahun ni juga kita ada iklan raya. KS buat iklan kita raya. Ada iklan raya dan mungkin akan kita muat naik pada hari esok ataupun kita dah tengok dah. Tengok bakat, bukan bakat kita biar orang lain komen lah, tapi bakat kru. Not bad. Not bad. Tapi ada seorang yang, untuk makluman KJ, berapa take yang saya terpaksa ambil? Tapi bila saya tengok, saya tahu siapa yang dimaksudkan Syaril. 18 take. Tapi bila saya tengok dia, he was I think the star performer. But I should have seen the others. Jadi ada simpan tak? Simpan tak? Lepas tu you simpan all the take yang tak jadi. Something different lah. Kita telah pun mempamerkan bakat daripada most of our crew lah. So bagi mereka yang tak berapa kenal kru-kru kita yang di sebalik tabir ni, mereka telah pun menampilkan bakat mereka pada iklan raya. So saya rasa di situ saja. Di situ saja kita punya episod kali ini. Bagi pihak KS keluar sekejap, saya, Syaril dan juga semua kru KS, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sudah pasti dalam KS ni, sebab podcast kan, kita banyak cakap, sudah pasti akan mengguriskan hati dan sebagainya. Sorry mencelah. Imam Umar Sulaiman pun ada satu episod tentang menjaga lidah. Nah, bila dia cakap tu, saya macam, satu, kita insaf sebab kita banyak cakap. Tapi dia mengingatkan saya jugalah betapa dalam luar podcast pun, bila kita borak dengan orang, kita akan backbiting, kita akan gossip, kita akan share. Itulah benda yang akan membawa kepada siksaan. Betul. Ataupun kalau lebih baik kita diam, terutamanya pada 10 malam terakhir. So saya rasa episod-episod yang penghujung Ramadan ni kita tak adalah sangat. Tapi kalau ada pun kita mohon maaf zahir dan batin kepada semua, dan berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat tiba di destinasi anda, dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama dengan sanak saudara. Sama daripada saya, selamat Hari Raya, maaf zahir batin.